Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzan bin Yahya dan saya dari kelas DSI 5E. Hari ini kami akan membincangkan serba sedikit tentang tajuk ini, iaitu hukuman minum arak sebagai sebahagian daripada kes hudud. Baiklah, kita pergi kepada pengenalan hukuman minum arak. Arak yang juga dikenali dalam bahasa Arab bermaksud minuman yang mengandungi etanol, sejenis alkohol yang menyebabkan rasa mabuk dan juga meringankan badan. Orang yang minum arak atau minuman yang memabukkan, walau apa sekalipun bahan asal atau namanya, akan dikenakan hukuman hudud tanpa mengira sama ada sedikit maupun banyak orang itu minum. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang tuak yang diperbuat daripada madu ataupun dalam bahasa Arabnya adalah al-bitslu, dan juga yang diperbuat daripada bali dan juga jagung, ataupun dalam bahasa Arabnya adalah al-mizr. Lalu baginda bertanya, adakah ia memabukkan? Sahabat berkata, ya. Kemudian baginda bersabda, semua yang memabukkan adalah haram. Allah Azza wa Jalla telah menjanjikan bahawa sesiapa sahaja yang minum minuman yang memabukkan, dia berikan minum lumpur yang busuk. Kemudian sahabat bertanya kepada baginda, apakah itu minuman yang busuk? Kemudian baginda menjawab, peluh penghuni neraka atau perahan air, iaitu darah dan juga nanah daripada penghuni neraka. Para fuqaha juga telah bersepakat mendefinisikan arak iaitu sebagai minuman yang memabukkan yang dihasilkan dari perahan anggur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz bin Nur Halim. Saya akan menerangkan bagi hukuman meminum arak. Hukuman bagi peminum arak ni, dia ada dua. Yang pertama adalah dari sudut agama, yang dilaksanakan di hari kiamat, dan yang kedua dari sudut perundangan yang dilaksanakan di dunia, iaitu hukum hudud. Okey, kita pergi kepada hukuman dari sudut perundangan yang dilaksanakan di dunia, iaitu hukum hudud. Okey, bagi hukum hudud untuk peminum arak ni, dia dikenakan sebatan sebanyak 40 kali sebatan. Okey, dengan syarat-syarat yang dijelaskanlah. Okey, pemerintah harus menjalankan hukuman tersebut sebanyak 80 kali sebatan. Okey, dengan hukuman ta'zir. Okey, ini berdasarkan daripada hadis Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Daripada Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Muhammad SAW menyebat peminum arak sebanyak 40 kali sebatan dengan pelepah tamar dan selipar. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang lain daripada Anas juga radhiyallahu anhu, dia mengatakan Nabi Muhammad SAW menyebat peminum arak ni dengan pelepah tamar dan selipar sebanyak 40 kali sebatan. Abu Bakar juga pernah menyebat peminum arak ni 40 kali sebatan. Dan pada zaman Umar radhiyallahu anhu, ramai orang dari pendalaman kampung datang ke Madinah. Lalu Umar bertanya kepada para sahabat. Okey, katanya, apakah pendapat kamu tentang hukuman sebat atas peminum arak? Okey, jawab Abdul Rahman bin Auf, sahabat sendiri, aku fikir kamu menjalankan hukum hudud yang paling ringan. Okey, Abdul Rahman berkata, selepas itu Umar radhiyallahu anhu menghukum 80 kali sebatan. Okey, riwayat daripada Muslim. Okey, tindakan Umar, dia menunjukkan bahawa sebatan yang melebihi 40 kali kan, dia melebihi daripada apa yang dibuat oleh Nabi dan apa yang dibuat oleh khalifah lainnya. Dengan adalah takzir lah, dengan hukuman takzir. Okey, tapi itu hadis yang menguatkan ayat yang mengatakan
pemerintah harus menjalankan hukuman takzir, iaitu 80 kali sebatan. Okey, tetapi pada mazhab Syafi'i, menurut mazhab Syafi'i, cukup sekadar 40 kali sebatan sahaja, kerana itu lebih baiklah kan, lebih afdal yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Okey, seterusnya kita pergi kepada hukuman dari sudut agama, iaitu hukuman yang dilaksanakan di hari akhirat. Okey, hukum orang yang meminum arak ni adalah berdosa lah. Pelaksanaan dia pula terserah kepada Allah SWT itu sendiri terhadap orang yang meminum arak itu. Okey, ulama bersepakat, ulama menyatakan bahawa meminum minuman yang memabukkan dengan sengaja adalah dosa besar. Okey, selain arak pun, minuman apa-apalah yang akan memabukkan kita adalah hukum dia berdosa besar. Okey, berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW daripada Jabir radhiyallahu anhu, mengatakan sesungguhnya Allah menjanjikan azab kepada peminum arak dengan minuman lumpur kebinasaan. Okey, para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apakah maksud lumpur kebinasaan? Okey, lumpur kebinasaan, jawab baginda, peluh penghuni neraka atau perahan ahli neraka. Okey, hadis riwayat Muslim. Okey, itu saja daripada saya untuk hukuman meminum arak. Seterusnya kita pergi pula kepada kesan meminum arak di dalam Islam. Kesan ketagihan akibat meminum alkohol bukannya bergantung pada jenis alkohol, tetapi pada jumlah yang diminum pada satu-satu masa. Pada dasarnya, terdapat 5 kesan yang ketara pada penagih alkohol, iaitu yang pertama adalah kesan kepada otak, dan yang kedua pula adalah kesan kepada hati, dan yang ketiga pula kesan pada saraf, kesan pada perut, dan yang terakhir sekali adalah kesan pada janin bagi yang mengandung ataupun perempuan. Baiklah, yang pertama kita pergi kepada kesan pada otak. Pada asasnya, selepas diminum, alkohol akan meresap dari usus kecil ke dalam darah kita. Alkohol terus dibawa ke jantung, kemudian mengepam darah beralkohol ke seluruh tubuh badan kita, dan kemudian ia akan meresap ke dalam otak. Dari situ juga ia akan merosakkan otak kita, seperti contoh fikiran bercelaru, kurang ataupun hilang sifat malu, dan juga yang terakhir sekali adalah pergerakannya juga akan tidak terkawal. Baiklah, kita pergi pula yang kedua, iaitu kesan pada hati. Kesan pada hati ini adalah kesan yang paling terburuk di antara 5 kesan yang saya berikan, kerana apabila kita minum alkohol ni, hati kita akan mudah mendapatkan kecederaan ataupun luka pada hati, dan juga ia akan meninggalkan parut pada hati. Keadaan ini disebut sirosis hati dan juga boleh membawa kepada maut. Bahayanya minum arak ataupun minuman yang memabukkan pada hati. Baiklah, kita pergi kepada kesan yang ketiga, iaitu kesan pada saraf. Kerosakan saraf boleh menyebabkan pelbagai jenis penyakit seperti sindrom Wernicke-Korsakoff dan kerosakan sel-sel otak, dan seterusnya akan membawa kepada komplikasi psikiatri. Peminum akan mudah mengalami amnesia, paranoia, kemurungan dan juga kecenderungan untuk membunuh diri. Seterusnya, kita pergi kepada kesan pada perut. Alkohol juga menyebabkan kerengsaan perut, iaitu gastritis, yang akhirnya boleh membawa kepada ulcer. Ulcer ni tak semestinya pada mulut, tapi dia boleh juga terjadi pada perut kita. Bagi mereka yang memang menghidapi ulcer perut, sakitnya akan menjadi semakin teruk akibat minum arak ataupun minuman yang memabukkan. Baiklah, kita pergi pula kepada kesan yang terakhir, iaitu kesan pada janin bagi yang mengandung. Peminum alkohol kronik yang sedang hamil boleh menyebabkan kandungannya mempunyai ciri-ciri kecacatan seperti kekurangan berat badan, saiz kepala lebih kecil berbanding tubuh badan janin tu, kurang penyelarasan otak, keadaan muka yang rata, dan kelemahan sendi-sendi. Itu semua adalah akibat daripada meminum arak. Okey, kita sambung kepada
hikmah pengharaman minuman yang memabukkan. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurniakan kepada kita berbagai-bagai nikmat. Okey, termasuklah nikmat yang paling utama dan nikmat yang paling besar adalah nikmat akal, fikiran. Okey, yang akan membezakan antara manusia itu sendiri. Okey, bahkan memuliakannya berbanding dengan makhluk yang lain. Manusia ni special Allah letakkan, Allah campakkan akal pada kita semua ni. Dan untuk membezakan antara dengan makhluk yang lain. Manusia ni dia mempunyai akal untuk membezakan antara hak dan yang batil. Okey. Kestabilan hidup manusia sama ada sebagai individu atau sebagai anggota masyarakat bergantung kepada kesempurnaan akal seseorang lah. Kan? Darjat manusia ni antara kita ni, masyarakat ni, kesempurnaan kita ni bergantung kepada kita punya akal, fikiran sendiri. Okay, semua minuman yang memabukkan dia akan merosakkan akal dan menyebabkan kita manusia itu sendiri kehilangan banyak faedah, kehilangan banyak kebaikan dia, buruk lebih banyak. Dengan ni dengan meminum arak ni akan mengakibatkan banyaklah keburukan. Macam saya sebut tadi, macam jiwa kita akan menjadi lemah, kan. Yang kedua, dikuasai oleh hawa nafsu, timbul rasa benci-membenci antara kita ni, antara manusia lain, dan persengketaan sehingga hubungan persaudaraan itu hilang rasa kasih sayang di antara kita ni, sampai ada yang sanggup bunuh-membunuh, kan. Dan lebih teruk lagi, kesan minum arak ni dia akan menghalang kita ni, manusia itu sendiri, daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan jauh daripada rahmat Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, yang bermaksud sesungguhnya syaitan itu hanyalah bermaksud mahu menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu semua, dengan sebab arak dan judi, dan mahu memalingkan kamu daripada mengingati Allah dan daripada mengerjakan sembahyang. Oleh itu, mahukah kamu berhenti, yakni daripada melakukan perkara-perkara yang keji dan kotor itu, atau kamu masih berdegil. Daripada surah Al-Ma'idah ayat 91. Kita boleh lihat juga daripada hadis Nabi Muhammad SAW yang bermaksud, hendaklah kamu menjauhi arak, sesungguhnya arak adalah kunci segala kejahatan. Dan riwayat daripada Al-Hakim dan hadis yang lain daripada Osman radhiyallahu anhu secara mauquf. Maksudnya, hendaklah kamu menjauhi arak kerana ia punca segala kejahatan dan kerosakan. Daripada apa yang saya terangkan ni, banyak kita tengok keburukan-keburukan, bukan kebaikan atau faedah. Kita seorang Islam ini sendiri, seseorang itu meminum arak, banyak keburukannya. Dan hikmah pengharaman untuk arak ni, macam saya sebutkan tadi, jiwa kita akan rasa lemah, kan. Kita akan hindar daripada perkara-perkara tersebut. Kita pergi kepada 10 golongan yang dilaknat kerana arak. Diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW telah melaknat 10 golongan yang terlibat dengan arak. Orang yang memerah arak, orang yang diminta arak diperah untuknya, orang yang meminumnya, orang yang membawanya, orang yang meminta dibawa arak kepadanya, orang yang memberi minum arak kepada orang lain,
orang yang menjual arak, orang yang mendapat hasil daripada arak, orang yang membeli arak, orang yang meminta dibelikan arak untuknya. Okey, riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Okey, kita pergi kepada yang pertama, iaitu pemerah arak. Okey, pemerah arak ni ialah pekerja-pekerja yang melakukan kerja pemerahan buah-buahan seperti anggur dan lain-lain untuk menghasilkan arak tersebut. Sama ada menggunakan teknologi moden seperti sekarang dan atau menggunakan cara yang lama. Okay, hasil pekerjaannya seperti upah, gaji yang diterima oleh orang tersebut adalah haram sama sekali. Okey, yang kedua, kita pergi kepada meminta diperahkan arak untuknya. Okey, bermaksud iaitu majikan atau pengurus sesebuah syarikat yang mengajikan orang beberapa orang pekerja di kilang tersebut untuk bekerja sebagai operator pengeluaran arak. Okey, itu pun haram pekerjaan tersebut. Okey, yang seterusnya peminum arak. Orang yang minum arak lah, kan? Orang yang minum arak walaupun setitik. Walaupun dia minum setitik tu tidak mabuk. Dia hanya untuk mencuba, orang kata, kan? Tetap haram. Okey, dan seterusnya iaitu pembawa arak. Okay, ia boleh dimaksudkan sebagai pelayan di sesebuah restoran atau kedai makan, hotel dan lain-lain. Okay, ataupun boleh juga dimaksudkan sebagai pemandu lori. Itu pun dikira pembawa arak. Macam pemandu lori yang membawa arak tersebut ke tempat-tempat untuk diagihkan, kan? Itu pun termasuk di dalam pembawa arak. Okey, seterusnya yang kelima, meminta dibawakan arak kepadanya. Okey, maksudnya seseorang yang membuat pesanan arak, dia pesan arak sama ada untuk diminum ataupun disimpan untuk dibuat koleksi. Dia pesan arak, dia beli arak, tapi dia tak minum. Dia just simpan untuk koleksi dia. Itu pun haram. Okay, seterusnya yang keenam, memberi minum arak kepada orang lain. Okey, maksudnya seseorang yang memberi orang lain minum padahal dia tidak meminumnya. Contoh seorang Muslim ni, seorang orang Islam ni, dia membelanjakan minum arak kepada rakan dia yang lain yang bukan Islam. Itu pun dikira haram. Macam kita tak minum arak, tapi kita keluarkan modal kita, kita keluarkan duit kita untuk belanja kawan kita yang bukan Islam ni untuk minum arak. Kita belanja dia, kita belikan dia arak. Itu pun haram. Itu pun dilaknat oleh Rasulullah SAW. Okay, seterusnya penjual arak. Okay, boleh diertikan ataupun boleh dikenal pasti sebagai tuan kedai atau tuan restoran tersebutlah yang menjual arak kepada pelanggannya. Okey, seterusnya yang ke-8, orang yang mendapat hasil daripada arak. Okey, suatu skop ni dia lebih luas. Okey, pelbagai benda boleh kita tengok daripada orang yang mendapat hasil daripada arak ni. Sebagai aktiviti yang berkaitan dengan arak adalah haram. Okey, contoh pengawal keselamatan yang mengawal keselamatan kilang arak dan mendapat gaji daripada pengurus kilang tersebut. Okey, itu pun haram. Macam kita jadi security guard dekat satu-satu kilang arak ni. Kita menjaga keselamatan kilang arak tersebut. Itu pun dikira haram. Okey, seterusnya orang yang membeli arak, bermaksud orang yang membeli arak sama ada untuk diminum ataupun tidak. Macam saya sebut tadi, macam kita nak beli arak, kita tak nak minum pun. Kalau kita beli nak minum, lagilah. Ni kita beli tak minum pun sama, termasuk dalam 10 golongan yang dilaknat oleh Rasulullah. Seterusnya, orang yang meminta dibelikan arak untuknya. Maksud dia, seseorang yang meminta seseorang yang lain untuk membelikan arak untuknya kerana sebab yang tertentu lah. Contoh kita ni sebagai Muslim, kita nak beli arak tapi kita segan, kan? Kita segan nak beli arak kat salah satu tempat ni. Lepas tu kita gunakan kawan kita yang non-Muslim, yang bukan Islam. Kita suruh dia belikan arak untuk kita. Itu pun haram. Okey, itu saja daripada saya untuk 10 golongan yang dilaknat kerana arak. Sekian, terima kasih. Baiklah, kita pergi pula kepada isu semasa, iaitu arak timah.
Timah ialah sejenis whisky teradun dari Malaysia dan dihasilkan oleh syarikat tempatan iaitu Wine Park Corporation. Kandungan utama timah ialah 2 jenis malt barley matang yang diproses melalui pemanasan gambut yang memberikan bau dan rasa whisky yang berasap. Bersama-sama, malt ini diadunkan dengan spirit iaitu cairan alkohol berwap bersifat neutral asal tempatan. Timah memiliki kandungan alkohol sebanyak 40% dan dibotolkan sebanyak 750 ml sebotol. Yakni setiap botol yang dibuat Wine Park Corporation ni ada 750 ml sebotol. Minuman ini dirasmikan secara maya oleh pengarah syarikat pengeluar iaitu Wine Park Corporation, Gilbert dan Kenny Yeo, dan kini dipasarkan di beberapa buah negara termasuk Amerika Syarikat, Singapura dan juga Taiwan. Di Malaysia, minuman beralkohol ini dijual dengan harga RM190 sebotol. Mendapat kecaman kerana telah menghina masyarakat Islam di Malaysia. Selepas pelancaran arak timah pada Oktober 2021, minuman keras ini mendapat kecaman daripada kelompok Islamis tempatan atas penjenamaan whisky itu yang disifatkan sebagai menghina masyarakat Islam, terutamanya pihak Parti Islam se-Malaysia iaitu yang ataupun lebih dikenali sebagai PAS dan Persatuan Pengguna Pulau Pinang. Menurut pembangkang, nama whisky itu timah dikatakan mirip atau dinamakan sempena nama wanita Muslim iaitu Fatimah yang lazim dikaitkan dengan puteri Muhammad iaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW, anaknya Fatimah Az-Zahra. Potret pada bungkusan yang menampilkan seorang figura bertopi kopiah dan berjanggut lebay juga dipersoalkan pihak pembantah kerana dikatakan berunsur Islamik. Oleh sebabkan itu, pihak pembantah juga mengusulkan agar minuman ini iaitu arak timah itu diharamkan serta-merta daripada dijual di Malaysia serta dijenamakan semula. Setengah golongan awam mengalu-alukan penjenamaan minuman itu iaitu arak timah. Setengah golongan awam mengalukan penjenamaan minuman itu dan menggelar kecaman yang disampaikan sebagai berlebih-lebihan serta petanda hampirnya musim pilihan raya iaitu PRU. Sementara itu, seorang pegawai utama PAS, Tuan Ibrahim Tuan Man, juga mengalu-alukan penjenamaan itu atas dasar toleransi ke atas masyarakat, bukan Islam, dan menyifatkan kontroversi tersebut yang terbit sebagai suatu yang tidak perlu. Okey, untuk isu semasa, baru-baru ni pada 22 Mac 2022, dua stor diserbu arak seluduk dirampas. Di Muar, Batalion 5 Pasukan Gerakan AM iaitu PGA Simpang Renggam telah merampas sebanyak 8,035 karton rokok tidak bercukai. Dianggar bernilai dalam 1.81 juta melalui 2 serbuan berasingan. Ada 2 tempat diserbu di Muar, Simpang Renggam. Di daerah Muar pada hari Ahad 22 Mac 2022. Pasukan berkenaan turut merampas sebanyak 8 kotak dan 53 karton arak tidak bercukai bernilai kira-kira RM37,500. Pegawai pemerintah Batalion 5 PGA pergerakan Persatuan Gerakan AM Simpang Renggam, Superintendent Dimin Awang berkata, operasi dilakukan hasil makluman dan risikan di 2 unit rumah. Macam saya sebut tadi, berlaku dua tempat lah. Dalam di Simpang Renggam berlaku 2 kes. Di satu di Taman Sari Cempaka dan di satu lagi di Taman Aman. Kat sini kita boleh lihat yang mana banyaklah kes-kes yang berkaitan dengan arak kan. Lagi-lagi disyaki orang Islam itu sendiri yang diserbu. Amat menyedihkan lah. Kita tak sepatutnya sebagai umat Islam berlaku sedemikian
dan diharamkan kepada kita untuk mengambil arak, kan. Okey, akhir kata daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.